Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni Ustazah nak cerita satu surah yang sangat panjang. Tapi Ustazah nak cerita sikit je daripada surah ni. Ada 78 ayat daripada surah Ar-Rahman. Tapi Ustazah nak cerita 10 ayat je. Nak tahu Ar-Rahman ni apa? Jom kita belajar. Hari ni kita belajar tentang surah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ni apa? Oh, rupanya Ar-Rahman ni salah satu daripada nama Allah. Jadi kita kata Allah Ar-Rahman. Allah ada banyak nama ke? Betul, Allah memang ada banyak nama. Jadi Allah ada berapa nama? Rupanya dalam Quran dikatakan Asma'ul Husna, nama-nama Allah ada 99. Banyak kan? Tapi dalam surah ni ada satu nama Allah je yang diberi tahu kat kita. Jadi kenapa nama surah ni Ar-Rahman? Tak ada ke nama surah Al-Ghafur ke? Ada ke? Ada ke nama surah nama-nama Allah yang lain? Al-Malik, Al-Quddus. Tak ada semua ni. Jadi kenapa Ar-Rahman? Sebab maksud Ar-Rahman ni adalah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang sebenarnya. Sayang sangat Allah kat kita ni. Banyak sangat nikmat yang dibagi kat kita. Jadi surah Ar-Rahman nak bagi tahu pasal banyak hadiah Allah bagi kat kita. Semua cakap pasal nikmat. Seronok tak kau dapat hadiah? Mestilah seronok kan? Jadi apa hadiah yang Allah bagi kat kita? Dan hadiah apa yang best sangat ni? Jadi kita tengok satu persatu daripada ayat yang pertama sampai ayat ke-10 je kita nak tengok. Macam ni kita nak bersyukur atas nikmat yang Allah bagi kat kita. Jom kita tengok ayat yang pertama. Jadi yang pertama Allah kata A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Banyak sangat sayang sangat kat kita kan. Jadi Allah Ar-Rahman buat apa? Yang pertama Allah cerita. Okey, ayat yang kedua, Allamal Quran. Okey, ayat pertama cerita pasal nama Allah Ar-Rahman yang sangat penyayang dan sangat sayang kat kita. Sampai Allah kata Allah, yang ayat kedua Allah kata Allah yang mengajarkan kita membaca Al-Quran. Al-Quran. Okey, so apa hebat sangat Al-Quran ni? Kita tengok apa lagi Allah bagi kat kita. Ketiga Allah kata Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Kita ni baby ni dari dalam perut sebenarnya sampai kita mati. Sebenarnya siapa yang awal-awal menjadikan kita daripada kecil ni, daripada dalam perut ni, adalah Allah. Yang keempat, ayat keempat Allah cakap pasal apa? Allamahul bayan, yang mengajarkan kita untuk berbicara. Pelik tak? Dalam banyak-banyak benda, kenapa bicara? Kenapa cakap? Kenapa Allah mengajar kita cakap? Allah tak ajar kita dengar ke? Allah tak ajar kita berjalan ke? Allah tak ajar kita melihat ke? Kan tadi Allah cerita pasal Quran. Jadi sepatutnya kita kena guna mulut kita ni untuk membacakan Al-Quran. Inilah benda yang paling banyak kita kena buat dalam hidup ni. Baca Quran untuk diri sendiri, bacakan Quran untuk orang lain. Inilah dia fungsi mulut kita. Jadi mulut kita ni bukanlah untuk bercakap semata-mata, tapi bercakap akan apa? Bercakap pasal apa? Cakap pasal Quran sepanjang kehidupan kita. Apa lagi Allah cakap kat dalam surah Ar-Rahman ni? Wan najmu wasyajaru yasjudan. Tertinggal lah ayat 5. Ayat 5 Allah cerita pasal apa lagi Allah cerita ni? Allah cerita Quran kita. Allah bagi kita boleh bercakap. Dan rupa-rupanya lagi Allah ciptakan wan najmu. Najmu ni apa? Bintang. Ada bintang. Lagi Allah cerita apa? Ada pokok. Okey, dekat atas bumi ni. Kita lukis bumi besar sangat kat sini. Besarnya bumi kita ni. Besar kan? Barulah kita semua boleh tinggal kat sini. Siapa yang jadikan bumi ni? Allah juga ke? Nanti kita tengok ada tak dalam surah Rahman yang bagi tahu bumi pun Allah jadikan untuk kita. Ada bintang. Alamak, rendah pula bintang ni. Kita letak tinggi sikit. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Apa lagi? Pokok Allah jadikan. Banyak tak Allah jadikan untuk kita? Pokok lagi. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah jadikan kat kita samak. Samak ni apa? Langit. Awan. Semua benda kat langit tu pun Allah yang jadikan kan. Apa lagi? Allah jadikan untuk kita. Ala tatghaw fil mizan. Allah kata janganlah kita ni
janganlah kita ni merosakkan keseimbangan. Pelik tak? Apa yang dimaksudkan keseimbangan kat sini? Adik-adik nak tahu tak sebenarnya maksud keseimbangan ni apa? Rupanya bila Allah cipta Al-Quran untuk kita, jadi Quran ni memang kata-kata daripada Allah. Ni kita, ni mulut kita. Allah ciptakan najmu, bintang. Bintang pun sujud dekat Allah. Jadi bintang pun sebut nama Allah, sayang dekat Allah. Pokok pun sayang dekat Allah. Langit pun cakap pasal Allah. Semua ni turut perintah Allah. Kalau Allah kata duduk kat situ, pokok ni pun duduk kat sini. Bumi jangan bergerak, bumi pun cakap pasal sayang dekat Allah dan ikut perintah Allah. Burung pun Allah kata apa? Terbang. Burung pun terbang dengan perintah Allah. Jadi semua orang ni sentiasa mengikut perintah Allah. Langit ni ada tak tiang? Ada tak kita tengok ada tiang macam bangunan? Tiang ni untuk apa? Untuk letak awan asas dia. Tak ada. Sebab apa? Allah yang pegang langit ni. Allah yang pegang awan ni. Jadi bila semua benda cakap pasal Allah, semua sayang dekat Allah, semua ikut perintah Allah, duduk kat situ diam-diam, pergi bercahaya. Apa lagi? Ada matahari, ada bulan, ada bumi. Jadi semua ni ikut perintah siapa? Matahari Allah kata, okey matahari bersinar sekarang, tolong manusia, nanti siang-siang macam nak pergi bekerja kalau tak nampak. Okey, matahari pun ikut cakap siapa? Ikut perintah Allah. Jadi matahari pun ikut cakap Allah. Bulan pun, bulan kat mana? Kat sini. Kat sini. Bulan. Bulan pun ikut cakap Allah. Jadi sepatutnya ada siapa yang duduk dekat bumi ni? Hehehe. Tening. Ini bukan gergasi ya. Ni kita ni manusia. Jadi bila Allah kata, Allah ciptakan kita untuk baca Quran. Kalaulah semua benda kat dunia ni ikut perintah Allah, pokok pun sujud. Tapi kita tak tahu ada sujud macam mana. Dia tak sujud macam kita. Tapi pokok, langit, semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi kalaulah kita ni ikut Allah, maka barulah sama. Okey, semua orang ikut cakap Allah. Tapi kalau manusia ni tak nak ikut Allah, jadi dah tak balance dah dunia ni, tak seimbang dah dunia ni. Kalau dia seorang je yang jadi jahat, tak nak ikut Allah, jadi bila tengok bintang tak nampak Allah, nanti kita rosakkan bintang. Nampak pokok, nampak pokok tak nampak Allah, tak sayang Allah, jadi dia perosakkan pokok ni, dia conteng kat pokok ni. Nampak kucing, kalaulah kita tahu kucing ni pun diciptakan oleh Allah, kita akan sayang kucing ni, kita takkan sepak dia. Jadi semua benda, udara Allah bagi kat kita. Nanti kat dalam surah ni banyak cerita pasal Allah bagi kat kita sungai untuk seronok, untuk bertasbih ingat dekat Allah. Tapi macam mana kita nak tahu semua benda ni betul ke dia tunduk dekat Allah, dia ikut perintah Allah? Macam mana nak tahu? Kenalah baca Quran. Sebab itulah kita ada modul Allah suruh kita baca Quran. Baru kita tahu, langit ni ikut cakap Allah. Kalau langit ni Allah kata hujan, barulah akan turun hujan. Langit tak boleh tiba-tiba nak hujan suka-suka hati dia. Kita pun tak boleh ikut suka hati kita. Rasa tak nak solat, tak boleh. Kena ikut macam apa yang Allah suruh kita buat. Okey? Jadi, kalau kita cakap kita tunduk dekat Allah, ikut perintah Allah, barulah kita semua ni akan menjadi orang yang Allah sangat sayang. Sebab Allah sangat sayang kita. Banyak sangat Allah bagi hadiah kat kita. Bagi langit, bagi kereta, bagi bumi. Tapi benda yang paling penting sekali adalah Allah bagi kita Quran. Jadi Quran inilah yang kita kena baca dengan kita punya mulut, dan kita faham dengan kita punya hati. Banyak lagi kisah dalam Quran ni yang kita kena tahu, supaya kita tahu macam mana kisah orang-orang terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu. Kenapa Allah sayang Nabi? Kenalah kita tengok cerita Nabi dan apa Nabi buat sampai Allah sayang dekat Nabi. Allah sayang dekat para sahabat yang bersama dengan Rasulullah SAW. Okey, kalau kita sayang Allah, kita akan banyak baca Quran. Sebab apa? Inilah ayat cinta daripada Allah. Inilah surat yang Allah bagi kat kita untuk kita baca hari-hari. Okey, Assalamualaikum.